Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat lagi kita berkumpul dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini adalah daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, walaupun menuntun secara atas talian pun sama dengan niatnya menuntut ilmu dengan kesungguhan yang diberikan. Apatah lagi yang datang ke masjid, ke rumah Allah, duduk di dalam rumah Allah ini bukan sekadar untuk melakukan melepaskan orang kata apa sesuatu perkara saja, yakni rukun pada solat, kemudian nampak kerja lain. Sebenarnya rumah Allah Ta'ala ini yang membina kehidupan. Rumah Allah ni adalah tempat kita membina kehidupan kita. Sebab Nabi SAW membina kehidupan itu berpusat di masjid. Jadi tengok masjid tu kena nampak kehidupan. Nah, dalam kehidupan tu sendinya apa? Agama. Sendi agama itu bermula dengan apa? Akidah. Kemudian akidah itu tertegaknya dengan apa? Syariat. Maka nampaklah solatnya itu. Nampak. Kadang-kadang orang nampak solat je. Lepas tu solat pula bukan nampak secara umum, secara meluas. Dia nampak solat je tu. Sedangkan solat itu fahsya wal munkar, mencegah daripada fahsya wal munkar. Solat itu adalah pertolongan, wasta'inu bis sabri wassalah. Malah arti kata lain, solat itu kehidupan. Kehidupan itu solat. Nah, jadi hari ini ujian yang cukup berat apabila terpisahnya agama dan kehidupan. Cukup bahaya. Terpisahnya agama dan kehidupan. Jangan terkejut kadang-kadang ada ilmu agama tapi dalam kehidupan dia tidak mampu melaksanakannya. Terutamanya apa? Melihat masjid. Nah, tu dia nak tengok kehidupan dia, tengok macam mana dia tengok masjid. Nah, tak kisahlah dia ni ilmu tinggi sampai ke langit mana, tapi kalau masjid dia pandang biasa-biasa, maka tak dikira sebenarnya. Dia tak boleh. Tapi dia ni ya ilmu dia masih mencari, tapi dia tengok masjid, masya-Allah. Satu tempat yang terdetik hati dia, tersentuh hati dia, jiwanya. Sehingga Allah jamin golongan yang mana hatinya terpaut dengan masjid mendapat naungan di padang mahsyar. Nampak? Jadi beruntung yang mana Allah pilih nak menjadi orang yang sentiasa hatinya dan jasadnya juga sentiasa nak mengimarahkan rumah Allah. Dan juga beruntunglah, sudah pasti orang yang mengimarahkan rumah Allah ini dia akan melekat dengan ilmu.
Jarang orang yang dekat dengan rumah Allah tiba-tiba tak ada ilmu, jarang. Tak boleh. Ilmu adalah hadiah yang besar bagi orang beriman. Sebab ilmu membawa kepada kefahaman. Jalan menuju kepada Allah itu mesti dengan kefahaman. Maka kefahaman itu mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu tiada kefahaman. Maka orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah, maka dia akan dianugerahkan ilmu yang manfaat, yang benar. Apa ilmu yang benar itu? Dia faham kepada tujuan hidup dia. Jadi sedang jemaahnya Allah, tujuan hidupnya diperjelaskan lagi dengan pandangan yang tidak lagi duduk dalam keraguan, duduk di dalam keyakinan. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, saya nak menyentuh dalam muka surat 20. Pergi ke muka surat 20, saya nak sentuh dalam bab ini. Walaupun dia pernah sentuh, nak buat murajaah. Muka surat 20. Baik. Hal bab yang menceritakan tentang tujuan hidup, tujuan kehidupan kita. Baik, dalam perbahasan kitab ini, hakikat kehidupan ini, usul ataupun asas kepada perbahasan ini adalah bersandarkan kepada dua cabang ilmu yang besar. Apa dia? Akidah dan akhlak. Ini tasawuf. Tasawuf itu adalah merujuk pada akhlak. Ini apa? Penyucian hati. Baik, dengan dua usul perbahasan ilmu yang besar ini, kita membahaskan kehidupan. Fokus, kita nak faham kehidupan ini. Sebab apa? Sebab kehidupan ini akan menjadi fitnah kepada kita. Jangan main-main. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita doa sebelum nak bagi salam itu, minta jauh lindung azab kubur, azab neraka Jahannam, wa fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masihid dajjal. Dajjal tu last sekali sebenarnya. Yang nombor satu hidup, yang kubur dengan neraka dah tentu. Kubur dengan neraka tu dah tentu. Tapi yang sebelum kita dah berhadapan, sebelum kita orang kata apa, minta jauh daripada azab kubur dengan neraka Jahannam ni, apabila kita gagal nanti. Tapi kalau kita berjaya keluar daripada fitnah kehidupan, insya-Allah kita akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni apa? Bohong. Itulah Dajjal. Tapi nanti keluarlah Dajjal yang betulnya, fizikalnya manusia. Buta mata kirinya, tertulis kafara di dahinya. Tapi dah tentu dadanya kafir dah. Dia tak cerita bab lain. Tapi pembawakan Dajjal ini bohong. Kerja yang bohong dia. Apa dia bohong? Dia ingat, dia suruh kita tengok hidup kita ni, inilah hidup yang sebenar. Dia bohong dia. Itu bahaya tu. Sebab tu dalam bab ini tuan-tuan, Nabi SAW diutuskan. Ini peranan Nabi SAW diutuskan. Dan para Nabi dan Rasul, terutamanya Nabi Muhammad SAW, diutuskan sebenarnya satu tujuan yang cukup besar. Apa dia? Nak selamatkan manusia daripada ditipu oleh kehidupan yang menipu ni. Itulah hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Tuhan. Ini diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Baik, kenapa kemuliaan akhlak ini sangat berkait dengan kehidupan? Sebab dalam kehidupan yang sangat mempengaruhinya nanti adalah perangai. Hari ini jadi cacah mabuk ni sebab perangai. Dajjal tu merujuk kepada apa? Perangai. Perangai apa? Bohong. Itu perangai Dajjal lah tu. Kerja nak bohong kerja. Siapa yang suka bohong itu merujuk kepada Dajjal. Baik, Dajjal ni dia turun dengan keadaan yang mana dia membuat manusia akan tertukar keindahan dunia dengan keindahan syurga tu. Dia letak syurga tu kat dunia. Kita nak tengok dunia ni sementara syurga tu sepenuhnya. Sepatutnya kat dunia ada yang seronok, ada, bukan tak ada. Tapi seronok dunia ni silat bulan ke neraka sepatutnya. Seronok dunia ni kalau salah bawa ke neraka patutnya. Tapi Dajjal kata inilah dia keseronokan dia, mari kita enjoy habis. Dia bagi seronok dengan apa? Segala perkara-perkara yang ada pada dunia ini. Sebab itu dia sangat-sangat mempengaruhi perangai. Keseronokan dunia ini yang tidak berteraskan kepada kebenaran, dia akan membentuk perangai yang sangat-sangat
membimbangkan. Apa perangai yang membimbangkan ini? Sehinggalah perangai yang paling bahaya, tuan-tuan, adalah mengaku dunia ini ana yang punya. Oh boy. Perangai ananiah, keakuan. Sebab itu kalau kita lihat dalam perkara kehidupan ini mesti bersandarkan perangai yang mana Nabi SAW bawa. Itulah sifat wajib bagi Nabi SAW. Sifat wajib ini wajib kita ikuti. Kita baru melepasi sambutan Maulidur Rasul, mengingati jasa Nabi. Walhal ingat Nabi ni sehela nafas, bukan ikut bulan. Selagi nafas di kandung badan, nyawa di kandung badan, selagi itulah ingat segala perjuangan bagi Nabi SAW. Sepatutnya kan, tapi tak apalah, kita meraihkan. Jadi yang wajib bagi Nabi SAW itu apa? Sifat wajibnya yang wajib kita amalkan supaya kita mampu membina kehidupan yang tidak tertipu. Para Nabi toriknya terus kepada Nabi Muhammad SAW, itu sanadnya tu, silsilah dia itu sampai ke Nabi Adam AS. Daripada Nabi Adam AS sampai terus kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tengok perjalanan para Nabi, para Anbiya, para Nabi dan Rasul yang wajib kita imani 25 orang, itulah kita mengikut pada Nabi SAW yang wajib kita ikuti dan imani. Semuanya ada pembentukan sikap yang baik. Tengok contoh Iblis dengan Nabi Adam AS. Apa krisis mereka? Krisis Iblis dengan Nabi Adam AS adalah konflik perangai. Perangai Nabi Adam AS perangai yang tunduk, tawaduk. Perangai Iblis waktu itu sombong ya amat. Sombong dia, ana khairu minhu, katanya. Sudah, khalaqani min nar, khalaqatani min nar, aku dijadikan daripada api. Nampak? Cerita perangai ni dah bermula dah. Dan perangai ini, tuan-tuan, sangat berkait rapat dengan bagaimana yang dikatakan penterjemahan sifat-sifat terpuji. Perangai ni ada nanti dalam perjalanan hidup kita tidak menterjemahkan sepatutnya, perangai yang sepatutnya, dia berpaling daripada kebenaran. Yang ini pada manusia itu nanti ada perangai yang merosakkan. Memang itu Allah jadikan. Itu dipanggil nafsu. Dia pergi amarah bisu. Nafsu ni, tuan-tuan, dia akan pergi kepada nafsu yang tidak dibentuk dengan iman. Itu akan pergi kepada keakuan, ananiah. Nafsu yang dibentuk dengan iman, yang mengenal, itu akan membentuk sifat kehambaan. Baik, dalam surah Al-Jin ayat 16, Allah SWT menyatakan dengan jelas, tuan-tuan, siapa ikut jalan yang benar ini, yang benar mengikut perangai, dia ada kaedah membincangkan perangai ini mengikut 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Bermulanya perangai yang benar itu adalah daripada sifat yang membenarkan, sidik, itu jujur, ya? Jadi kata Allah, wahai Nabi Muhammad SAW, diwahyukan mereka lagi, dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Sekarang kita hujan ni. Ini muka surat 20, mana atas silap buka tu, muka surat 20 surah Al-Jin membahaskan ni. Baik. Jadi dalam konteks Nabi SAW itu diberitahu oleh Allah SWT dan jin, kalau betul kita duduk di atas jalan yang benar ni, jalan Islam ni lurus. Apa jalan Islam? Tuan-tuan, Islam ni, kalau betul kita mengatakan kita Islam, sudah pasti kita mensejahterakan orang. Tu dia, kita ambil jalan perbahasan yang umum. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Itu Islam. Makna kata apa? Sebab tu Nabi SAW itu diutuskan rahmatan lil alamin. Itu dan jalan lurus. Bermaksud dalam perbahasan kita tidak boleh lagi dengan perangai.
Sebab tu teras kepada perbahasan itu adalah berbalik bertujuan Nabi tadi, nak membentuk perangai. Maka Allah bagi jaminan kalau betul kita lurus di atas jalan Islam, yang mana perangai kita ini mensejahterakan orang. Ingat, nak mensejahterakan itu mesti kena ada, kenapa? Kena rasa dululah sejahtera. Kalau tak rasa sejahtera macam mana? Ini berbincang tentang iman. Sebab tu iman, kalau kita rujuk pada iman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kalau benar masuk iman dalam hati dia itu, apa sifat yang akan dapat pada hatinya? Ala bi zikrillah hitatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah hatinya menjadi tenang. Bila hatinya menjadi tenang, apa yang berlaku? Kesejahteraan, menenangkan. Maka Allah kata apa tadi? Sudah tentu kami memberikan mereka sebab-sebab kemewahan. Tuan-tuan, sidang jemaah yang Allah Ta'ala, kalau kita rujuk balik dalam peristiwa kejadian manusia ni, Allah SWT cukup-cukup sudah nak bagi manusia apa yang manusia nak. Udu'uni astajib lakum. Tapi alangkah malangnya manusia ini dan jin, dia dua yang ditaklifkan, manusia dan jin, yang mana mereka akan berpaling daripada kebenaran atau berpaling daripada berperangai dengan perangai yang Allah nak. Apa dia? Dia akan membawa kepada kesombongan. Ini yang jadi kehancuran tu. Kalau ikutkan sejarah, kalau ikutkan, kita ambil cerita para anbiya, Nabi Daud alaihissalam kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya. Memang orang yang tawaduk ni tuan-tuan, yang tunduk kepada Allah, dunia datang kepada dia. Sungguh, malah Allah nak bagi syurga Firdaus, itu paling tinggi tuan-tuan. Ini janji Allah, surah Al-Jin ayat 16. Dan Allah limpah ruahkan rezeki, hujan yang lebat. Itu kemewahan tu merujuk kepada harta. Hujan yang lebat itu menunjukkan kepada hasil tanaman, hasil sumber bumi. Kita rujuk kisah negeri Sabak, bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah SWT mengatakan dalam surah As-Sabak, begitu negeri Sabak itu mewah tuan-tuan dengan tanaman, tetapi berubah, turun azab tuan-tuan. Ini yang berlaku, manusia sendiri yang membuat kerosakan di atas perangai mereka yang sombong dengan kebesaran dan segala apa yang dikurniakan. Tapi kalau ikut sebenar perjalanan, tidak begitu. Sebab tu kalau kita lihat era Islam zaman Nabi SAW, bukan semakin mundur. Era Islam zaman Nabi SAW bermula dengan era Nabi SAW menakluki Fathul Mekah dan berhijrah ke Madinah, kemudian menakluki Fathul Mekah. Kemudian Islam berkembang sampai era Utsmaniyah. Kalau katalah dengan agama ini membuat manusia akan mundur, dengan agama membuat manusia akan hancur, maka itu tidak tepat, tidak benar sama sekali. Mana mungkin dengan Allah SWT kita akan disusahkan, sedangkan Allah sifatnya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nampak? Sifat Allah ya salam, ya salam, ya salam. Tiba-tiba kita disusahkan, bermaksud kita tidak lurus di jalan yang sepatutnya. Makanya lurus di sini kita merujuk kepada ya akhlak, soft. Dalam perbahasan kita, yang diluruskan itu adalah soft. Luruskan soft. Ambil apa perkara soft itu? Daripada sidik, amanah, fotonah, tablik. Dalam perbahasan kita itu soft. Kalau lurus perangai ini, yang mana dimulakan dengan mengenal, sidik, mengenal. Sebab itu mengenal ini, kalau tengok di sini, bila kata mengenal tujuan kehidupan, cara mengenal itu adalah bermula dengan mengenal kepada yang menghidupkan. Itu. Sebab tu banyak dalam Quran Allah menceritakan yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Ayatul Kursi pun sama, menghidupkan, mematikan. Surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu dulu mati. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian akan dikembalikan kepada Allah. Bermaksud apa? Kalau kita lihat kepada perbahasan ini, bermula kehidupan dengan mengenal kematian. Itu mula kehidupan. Tapi lah kita mengenal mati ni dah nak mati yang boleh kenal. Itu ayat dia. Itu pun kalau kenal. Itu pun baru nak kenal. Itu pun sebab tengok cerita gali kubur. Penggali kubur tuan-tuan, Tok Adi, itu pun dah pencen dah, tak cerita, ada cerita dah. Tapi cerita pula banyak, kita cerita tentang kubur ni pula cerita tentang mistik, benda-benda yang mistik. Walhal sebenarnya kalau cerita bab mati ni bukan cerita benda yang mistik. Kalau tengok tuan-tuan bab mati ni, tengok dekat Bakat, tengok kubur di Madinatul Munawwarah, tengok kubur di sana. Kita tengok sana tuan-tuan, tak nak keluar kat kubur, tenang ya amat. Maksudnya apa? Sepatutnya bermulanya hidup itu dengan mengenal mati. Bila mengenal mati, barulah betul hidup kita. Kalau manusia tak mengenal mati, macam mana dia nak mengenal kehidupan? Malah yang lebih besar, bagaimana nak mengenal yang maha menghidupkan? Nanti mengaku pula aku yang hidup. Itu yang buat kod suka aku tu. Sedangkan sifat kita mati ni, sekarang ni apa ni? Sekarang ni dihidupkan. Habis cerita. Tidak memegang sifat mati, hidup. Hidup hayyun, sifat Allah. Lalu dengan bukan sifat kita, barang yang bukan pada kita tiba-tiba diberikan. Ini satu benda yang besar. Asal kita mati tiba-tiba hidup, ini satu kerja besar. Sepatutnya kita berfikir begitu. Sebab tu Allah SWT kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tak ada satu pun kejadian yang atas muka bumi ini sia-sia. Sebab sifat hidup bukan sifat kita. Tiba-tiba kita dihidupkan. Bila dah hidup, bagi yang tidak bermula dengan jalan yang lurus, tidak mengenal kematian, maka dia pun dah lemah semangat. Sebab apa? Dah tak ada apa dah lah, entahlah, nampak? Sebab dia ingat hidup dia tu adalah untuk survive hidup. Ni hati-hati. Sebab tu tujuan kita dihidupkan adalah untuk berhadapan dengan kematian. Erti kata lain adalah kita hidup untuk mati. Itu tujuan dihidupkan, untuk dimatikan. Maka apabila kita sudah fahami bahawa kita hidup untuk mati, maka barulah bermula episod kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Apa yang sebenarnya? Yang benar dalam hidup ini adalah amal soleh. Itu yang benar. Sebab itu kalau kita lihat muka surat 21, dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan kepada kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bukan nak mengadakan benda, nak mengadakan pahala, tapi ada sabit pahala yang perlukan benda. Itu saja. Bukan perlukan benda baru ada pahala. Lah ni orang fikir hidup, bila fikir hidup fikir benda. Ini belum kita masuk, ini bab akidah kan, belum kita masuk pada tasawuf pula. Tasawuf apa? Mutu qoblal maut, matikan diri kita sebelum mati. Kalau bab akidah, kita melihat semuanya mati. Itu bab akidah. Dah kita ni dihidupkan. Jadi dihidupkan untuk apa? Untuk amalan. Dah kita cerita bab amalan kan. Dalam cerita bab amalan pula, beramal jangan sampai terlihat diri. Apa maksud? Dah asal mati ada amal mengaku pula diri hebat. Itu salah. Asalnya kita dah tak nak dunia dah, katalah lara, buang dunia tu konon kan. Dah pandang dunia ni, lara. Semua benda lara. Tiba-tiba dia Allah bagi dia beramal. Dah diri pula yang hidup, merasakan diri mempunyai amal yang banyak.
merasakan sudah ada ilmu yang banyak, merasakan diri ini ada kelebihan yang banyak. Ini dalam hadis banyak ni tentang menceritakan tentang bab jangan rasa diri itu lebih. Jadi kalau kita lihat di sini, mati yang dimasukkan di sini adalah mengenal yang hidup. Itu sebenar. Dan amalan itu hidup bila kita mengenal Allah Ta'ala. Bila mengenal Allah Ta'ala, amalan kita bergantung kepada Allah, bukan selain Allah. Asalnya apa tadi? Asalnya hidup ini untuk mati. Bila mati, kita nak beramal, maka fasa seterusnya yang perlu kita jaga amalan, jangan sampai nampak diri. Apa maksud nampak diri? Aku beramal. Habis itu Ustaz, bagaimana amal tu? Diberikan amal. Sama konsep dihidupkan. Allah berikan kita datang masjid, berikan boleh tengok ilmu, berikan ilmu, berikan faham. Maka tak ada nampak diri, nampak Allah. Itu nama ihsan. Malah dalam kita nak faham perkara ini, siapakah yang kita ikut? Tengok tadi kita membincangkan soft, sudah pasti torik atau jalan yang kita sedang ikut inilah jalan nubuah, torik kenabian, merujuk pada baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah meng-highlightkan diri, ini ajaran aku. Tak, ini utusan, suruhan Allah. Nampak? Nabi tak pernah merasakan dirinya itu punya kelebihan macam orang lain tak boleh buat. Contoh, aku je boleh buat. Tak ada. Nabi tak cakap macam tu. Nabi seboleh-boleh nak bagi umatnya boleh buat macam mana dia buat. Tengok Nabi. Tengok. Maksudnya apa? Tidak ada eksklusif di dalam ibadat. Tak ada. Cuma Allah je yang mensyaratkan ada amalan-amalan yang eksklusif pada Nabi. Contoh tahajud. Tahajud bagi Nabi itu wajib. Ada amalan nubuah, contoh kahwin, munakahat lebih daripada 4 itu Nabi je ada. Tapi Nabi tak kata tengok aku je boleh buat. Dan kita kadang-kadang ada amalan lebih sikit mula. Ini berapa kali ni, boleh buat berapa kali ni. Contoh, kadang-kadang kita dah lari daripada dunia yang menipu, lalu sekali tertipu pula dengan amalan yang menipu. Ini hati-hati. Baik, bila masuk kepada mati ni, kita kena faham dengan jelas bahawa mati yang sebenar itu adalah untuk menzahirkan kebaikan. Jelas apabila kita berbicara soal mati, maka yang hendak dilihat adalah sebuah kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan insya-Allah. Baik. Maka apabila kita berbicara soal amalan, pertama tadi berbalik tujuan hidup, dihidupkan itu untuk dimatikan. Jangan pening-pening tuan-tuan. Kita tidak perlu banyak pening-pening tentang kehidupan yang berbagai cabang ni. Ini bahaya kalau kita rujuk kepada perbahasan yang berorientasikan orientalis, kapitalis, pluralisme, sekularisme. Yang orientalis perpikiran je itu kebendaan. Dia akan cuba cabangkan macam-macam tujuan kita hidup ni. Sedangkan tujuan kita itu hanya satu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kata lillah, tak ada yang hidup, semua mati. Kerana yang hidup hanya Allah. Jadi kita dihidupkan. Jadi bila Allah yang maha hidup menghidupkan kita, apa tujuan? Untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Itu dinamakan amalan. Malah amalan itu juga hendaklah dimatikan. Apa maksud mati? Jangan sampai nampak diri yang rasa punyai amalan yang banyak. Ini berlaku dekat iblis. Nampak tuan? Bila kita luruskan balik perangai. Sebab kadang-kadang benda yang paling susah nak buat adalah kita nak merasakan diri kita ini dibantu hidup bersama dengan kekuasaan Allah. Itu paling susah. Kadang-kadang kita hidup rasa macam amalan kita pula yang ni sebab amalan aku ni barakah ni, amalan aku barakah. Padahal Allah bagi barakah pada amalan. Terasa dengan amalan itu yang bergerak. Bahaya ni. Ada orang tak fikir amalan, orang fikir kedudukan. Sebab ada kedudukan ni senang sikit. Ada orang dalam lagi. Lain sekali ke dalam begini tuan. Apa hal asyik dapat dia? Ada orang dalam katanya. Kabel mana? Nampak? Tak dengan cara dunia, dengan cara amalan.
Macam mana boleh dapat ni? Hang beramal ni dapat lah ni. Allah. Kadang-kadang amalan kita tu jadi bercampur aduk dengan tujuan dunia. Tapi saat nak dunia, minta dengan Allah. Fas'alillah, Nabi dah ajar. Fasta'in billah. Itu kena kenal. Jangan minta pada yang mati. Amalan pun mati, dunia mati, orang mati. Minta dengan yang hidup, Allah. Allah yang maha hidup, maka memperkenalkan doa kita. Tapi syaratnya, bila kita minta, takkan minta saja. Takkan minta saja. Mana kita punya susah payah kita, mana? Saja-saja minta. Ni dunia Allah yang punya. Allah takkan bagi dekat orang yang ingkar kepada Allah SWT. Jadi tunjukkanlah ketaatan. Dia ni memang macam Nabi Ibrahim AS, diberikan segala kesenangan, ada kambing yang banyak, tapi tidak melalaikan. Nabi Sulaiman AS tidak melalaikan, Nabi Daud AS tidak melalaikan. Dan Allah berbangga dengan hamba-hambanya tidak dilalaikan oleh dunia. Nampak tidak? Sebab tu Allah muliakan. Contoh datang solat di masjid di saat dilaungkan azan, itu yang terbaik. Sebab apa terbaik, tuan-tuan? Di saat dilaungkan azan, Nabi setiap kata antara amalan yang terbaik adalah di saat solat ketika awal waktu tu dilaungkan azan, di tempat yang dilaungkan azan, itu lebih afdal. Sebab apa? Nunjukkan kita ni betul-betul serius dengan Allah SWT. Kita boleh tinggalkan semua perkara tu. Sekiranya perkara itu tidak membawa mudarat lah. Ni tengah bedah lah Ustaz, tinggalnya. Janganlah tuan-tuan. Benda-benda melibatkan nyawa, teruskanlah. Keselamatan, ancaman, itu diharuskan. Tapi kalau sekadar nak melambatkan tanpa sebab, tak boleh. Sebab tu awal waktu penentu jatuh bangun hidup kita. Tu Allah cukup bangga. Kita ada dunia, tapi tidak sampai ambil masa kita. Terutama yang 5 waktu, tuan-tuan. Kalau 5 waktu ini dijaga dengan rapi dan rapat, digenggam dengan erat, kita tidak tergolong dengan orang yang lalai. InsyaAllah. Tak kisah keadaan susah atau senang, Allah tak kira. Allah tak nak tengok kita ni susah atau senang. Allah nak tengok kita ni hidup untuk siapa. Kalau untuk Allah, 5 waktu rapat. Sebaiknya di rumah. Kalau tak boleh, yang penting masuk waktu, dah cari tempat mana. Allah dah gelisah hati dah. Allah budak hati. Tu betul. Tapi sebaiknya di sini. Maka dengan itu, adakah kita beramal nak minta dunia? Tidak. Kita beramal bukan minta dunia, tapi kita nak minta Allah ridha kita. Itu saja. Dunia tu minta dengan Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku susah. Nak minta. Betul? Bila dapat, jangan tanya. Orang beriman minta je, dia sabar. Itu je lah. Nampak? Baik. Maka bila kata tujuan hidup itu untuk dimatikan, bila mati, apa yang nak dibawa, apakah yang ada? Hanya kebaikan. Ini satu, tuan-tuan. Inilah misi Nabi SAW, untuk membawa manusia memikirkan kebaikan, merasakan kebaikan. Dua je. Fikir buat baik, merasakan kebaikan, bukan merasa baik. Dia pula kadang dia tapi sebab bila dia tidak ingat kepada permulaan itu dengan mati, maka dia akan merasa baik. Tapi bila kata merasakan kebaikan tu apa? Dia merasa sifat kehambaan. Orang yang berbuat baik, tuan-tuan, kemudian dia dapat merasakan kebaikan, sifat yang ada pada dia itu sifat kehambaan. Dia akan jadi tawaduk. Macam contoh kita makan lah, tuan-tuan, kita dapat merasakan zat nikmat makanan itu. Allah sedapnya. Nampak? Bayangkan makanan kita makan, berubah muka kita, ya Allah sedapnya. Macam tu giling kepala terus. Ni bayangkan kalau solat itu dia merasakan, dia zauq masuk ke hati dia. Ya Allah, terus baik, tuan-tuan. Masalah tak rasa, perasan dia ada. Macam mana, sedap tak? Sedap, padahal tak sedap pun. Dia buat-buat sedap. Sebab orang rekod apa, orang cerita apa, jalan-jalan cari makan, dia kan nak cari viewer kan. Padahal tak sedap pun makan tu, sebab dah kena bayar 2,000, 3,000 bayar sekali launch. Kau cakap tak sedap, kau siap, aku potong. Makan, sedap. Dia menggaya lah sedap dia. Sedapnya. Tapi dalam hati dia, sumpah aku tak makan lagi. Memang boleh buat,
Tapi lepas pada itu dia tak ada membentuk kesan. Sama macam ibadah, orang boleh buat-buat, tapi yang merasai kebaikan akan nampak perubahan dalam tindak tanduk perbuatan. Sebab tu amalan tuan-tuan sangat membentuk peribadi. Apatah lagi yang melibatkan contoh yang besar-besar, contoh solat awal waktu, zikir. Ini semua yang besar-besarnya amalan. Bermaksud dia tidak pergi matilah. Kalau kita tengok kenapa dia beramal tidak memberi kesan, kerana dia tidak merasakan kebaikan. Dia tak faham apa tu kebaikan. Sebab apa? Dia sambung sikit lagi. Sebab apa tak boleh merasakan kebaikan? Sebab dia gagal memahami soal kematian tadi. Dan yang lebih besar, kerana dia masih dipenuhi dengan kejahatan hawa nafsu. Tuan-tuan, nafsu ni antara tugas besar kita. Ini perbincangan seterusnya nanti. Nafsu ni tuan-tuan, ada orang iblis tak jauh. Kita ambil contoh iblis cukup lah. Syarat dengan kebaikan, tetapi tidak merasakan kebaikan. Dia tak boleh nak rasa kebaikan tu tuan-tuan. Akhirnya terbalik, bertukar daripada kebaikan tu. Dia bila dia tak boleh rasa tuan-tuan, sebab nafsu dia menguasai diri dia, akhirnya kebaikan yang dia buat tadi itu bertukar menjadi kejahatan. Jahat ke macam mana jahat dia? Hatinya berubah menjadi rosak. Bahaya tuan-tuan. Habis tak, kalau yang tak buat, yang tak buat jauh lagi lah cepat rosaknya. Tu bahasnya. Yang buat pun boleh rosak setara iblis, yang tak buat lagi senang lah. Jadi nak tak nak, dalam bahasa Jawanya by hook or by crook, nak tak nak kena belajar. Hidup mesti beramal, mesti ada kebaikan. Nak tak nak kena belajar, supaya kita boleh merasakan kebaikan. Bagaimana nak merasakan kebaikan? Tundukkan kejahatan nafsu. Nafsu bermula dengan amarah bisu. Dan nafsu ni tuan-tuan, dia tak tunduk semudah dengan ilmu. Berapa ramai berbalik kepada iblis. Iblis punya ilmu yang banyak, tapi kenapa tak tunduk? Kerana dia ilmu ada, memang kok mana pun kena dengan ilmu, tapi ilmu tu tidak membawa kepada kolbu. Tidak bermula ilmu tu dengan jiwanya. Tu sebab tu Nabi SAW tengok peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Sebab tu kena ada penyucian. Sebab tu antara manfaat menuntut ilmu ni tuan-tuan, satu dapat ilmu, contoh fikiran kita dapat faham. Malah itu pun belum faham lagi tu, tahu baru. Manfaat yang besar untuk ilmu adalah membersihkan kolbu. Sebab tu jangan tinggal majlis ilmu tuan-tuan. Kolbu ni, dia kesan dia tuan-tuan, kalau tak ditundukkan nafsu, kolbu kita akan terperangkap. Kesan ni nanti bila datang ujian tuan-tuan, habis segala amalan kita. Itu kita bimbang. Sebab tu niat, mana-mana yang ada masa bagi masa. Duduk tak lama tuan-tuan, duduk sekejap, 1 jam. Kadang set kita kena ada jadual. Ini pun satu nak menundukkan nafsu. Contoh menuntut ilmu, dia ada waktu dia, bukan sebarang-sebarang waktu kok suka kita. Dia sebab tu ibadat, kenapa solat ni ada waktu? Sebab nak didik nafsu lah. Kalau tak ada waktu tuan-tuan, agak-agak time bila kita solat? Tak solat. Cuba bayangkan solat bila? Tak, bila-bila boleh. Lalas kita solat. Sebab tu ada waktu. Ada waktu ni nak tundukkan nafsu. Ada tempat, dia panggil apa? Undang-undang dia panggil. Ada adab dia panggil, ada protokol dia. Jadi kalau tuan-tuan boleh bagi maghrib isyak tu duduk kan, atau ada majlis ilmu yang konsisten, tengok tuan-tuan, dia akan memberikan satu bait kebangkitan. Sebab nafsu ni tidak boleh ditundukkan sebarang-sebarang. Sebab tu kita tak mampu merasakan kebaikan tu kerana nafsu masih menghijab diri kita. Nafsu ni apa? Kebendaan. Berbalik isu tadi lah, sama ada dia nampak keduniaan atau menampak keberadaan diri dia. Kadang-kadang orang dah tak egan kat dunia ni, tapi duk nampak diri dia. Itu berbincang soal dalaman lah. Cuma kita nak jaga perkara ni. Baik, jadi sidang jemaah yang Allah Ta'ala, kesimpulannya gitulah. Kita sambung muka surat
kita masih saya buat ulang kaji balik kita muka 21 tu, maka kita akan pergi pada perbahasan kebaikan itu duduknya pada kolbu. Sebab tu beza bila hidup cerita bab mati, mati cerita bab amal, amal cerita bab amal baik, bukan amal banyak, amal baik. Amal banyak ramai, yang baik sikit, apatah lagi yang terbaik. Ayyukum ahsan. Yang terbaik ini, katalah dia ada satu je amalan terbaik, tuan-tuan, yang membeli amal maha kaya. Jangan, sebab tu Nabi kata jangan underestimate amalan, jangan pilih-pilih. Amalan ni dibeli oleh Allah, Allah punya, Allah maha kaya. Sebab satu amalan yang sedikit Allah bagi syurga, boleh tidak? Boleh. Sebab bukan sebab amal, sebab Allah. Jadi pasakkan dalam hati dan fikiran kita nak amal yang terbaik. Itu bukan amalnya yang banyak, tapi nak dapat yang terbaik kena banyak kali buat. Tu macam tu pula cerita dia. Nak dapat apa, orang kata apa, orang Jawa kata training is apa, perfect. Itulah apa, dia latihan itu membentuk sharp dia. Dia latihan itu akhirnya membentuk kebaikan. Tu betul orang Jawa betul ni. Practice make perfect. Tu dia. Practice make perfect. Tu kan. Jadi kalau practice awal waktu dan lama dia akan perfect waktunya. Tu lain. Beramal yang banyak sehingga amalan ni satu, dia solat, tuan-tuan. Kalau ikut amalan satu je, tapi kerana dia buat banyak kali, lalu yang satu tu berkualiti. Dan nak dapat yang berkualiti, kesungguhannya, contoh kereta, nak keluarkan satu kereta, satu je kereta, tuan-tuan, tapi dia punya saintisnya, engineernya, dia punya kilangnya, dia punya pekerjanya. Takkanlah satu solat nak menghadap Allah kita anggap biasa je. Mestilah satu gerakan yang banyak, macam menanjung ilmu, duduk sini, padahal satu tujuan dia, nak betulkan amalan supaya amalan jadi yang terbaik. Apatah lagi kalau nak betulkan kehidupan, lagilah luas perbahasan dia. Baik, insyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah SWT memilih kita semua yang hadir pada malam ni dan yang menonton secara live semua ni, insyaAllah memberikan kekuatan untuk menzahirkan kebaikan dan merasakan kebaikan. Akhirnya kita istiqamah di dalam jalan menuju kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.